Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah minggu ini bersama saya Zaim Zamani. Nagorno-Karabakh, wilayah yang sangat jarang kita rakyat Malaysia dengari. Namun ia menjadi rebutan kepada negara Islam Azerbaijan dan negara Kristian Armenia. Pelbagai konflik berlaku sejak perbalahan kedua-dua pihak tercetus sejak tahun 1923 lagi. Biarpun pernah berlaku gencatan senjata jangka masa panjang pada 1994 dan 2016, namun ia kembali berperang sejak 27 September lalu hingga sekarang. Dan konflik sehingga kini, konflik yang telah mengorbankan ribuan nyawa dan kerosakan harta benda di kedua-dua pihak itu langsung tidak menunjukkan tanda-tanda akan tamat biarpun beberapa perjanjian gencatan senjata sudah dilakukan. Beberapa siri gencatan senjata hanya bertahan beberapa jam sebelum kedua-dua pihak mencabulnya. Sejak dari awal konflik berlaku, Azerbaijan dan Armenia berperang mulut dalam tercetusnya peperangan panjang. Yerevan mendakwa Baku memulakan serangan terlebih dahulu serta merancang untuk berperang dalam skala penuh. Namun Azerbaijan sebaliknya mempertahankan bahawa serangan yang dilancarkan hanya untuk mempertahankan diri dalam wilayah mereka sendiri, selain menyifatkan ia suatu bentuk serangan balas terhadap provokasi yang dicetuskan Armenia sendiri. Sebelum ini pada 1991, perbalahan kedua-dua bekas negara kesatuan Soviet di wilayah yang dipertikai itu pernah sampai ke muncak apabila sejuta penduduk hilang tempat tinggal dan kira-kira 30,000 nyawa terkorban. Puncanya ialah majoriti penduduk berketurunan Armenia beragama Kristian tinggal di Nagorno-Karabakh yang terletak dalam Azerbaijan dan menentang pemerintahan negara itu yang penduduknya beragama Islam. Dan ia kini kembali dengan peperangan dengan skala yang lebih besar. Benarkah konflik Nagorno-Karabakh tidak akan ada jalan penyelesaian? Walaupun Armenia dan Azerbaijan capai kemerdekaan selepas kejatuhan kesatuan Soviet pada tahun 1991, namun kedua-duanya pihak sepertinya tidak bebas ia kerana masih merebutkan Nagorno-Karabakh yang dikatakan lokasi strategik dalam pertumbuhan ekonomi. Persoalannya, milik siapa sebenarnya wilayah itu hingga menyebabkan pertumpahan darah berlaku hingga berabad lamanya. Nagorno-Karabakh merupakan sebuah wilayah bergunung yang terletak di selatan Kaukas yang dahulunya berada di bawah Soviet Union dan terletak di tengah-tengah Azerbaijan. Dulunya lokasi strategik ini menjadi titik pertemuan antara Empayar Parsi, Rusia dan Uthmaniyah. Dalam peta dunia, Nagorno-Karabakh terletak dalam lingkungan sebahagian Azerbaijan, namun diduduki etnik dan tentera Armenia sejak 1993. Baku bagaimanapun terus berusaha mempertahankan Nagorno-Karabakh itu sebagai wilayah kedaulatannya. Pelbagai usaha dijalankan bagi menghentikan perebutan Nagorno-Karabakh ini. Antaranya di bawah Madrid Principle yang diusahakan di Sepanyol pada 1969, iaitu termasuk pengembalian Nagorno-Karabakh serta wilayah di sekitarnya kepada Azerbaijan serta mengenal pasti status Nagorno-Karabakh dari segi undang-undang dan banyak lagi. Namun seperti diduga, ia ditentang sehabis-habisnya Armenia dan ia berlanjutan hingga kini dan menyebabkan berlaku konflik Nagorno-Karabakh 2.0. Namun sampai bila peperangan ini akan berlanjutan dan berapa banyak lagi nyawa yang tidak bersalah akan melayang jika kedua-dua pihak sebenarnya tidak mahu berdamai? Isu Nagorno-Karabakh ini sebenarnya banyak dipengaruhi anasi luar. Rusia yang secara terang-terangan menyokong Armenia walaupun mempunyai hubungan baik dengan Baku. Manakala Turki yang menganggap orang Azerbaijan sebagai sebangsanya pula tidak pernah teragak-agak akan terus bersama saudaranya dalam apa jua sekalipun. Dua negara dunia yang mempunyai kekuatan masing-masing, namun apakah mereka ini ada motif di sebalik campur tangan itu? Sejak dulu, Moskow cuba menjadi perantara untuk rundingan damai kedua-dua pihak. Dalam erti kata lain, menghentikan permusuhan dan bukan mencari siapa salah, siapa benar.
Tetapi, adakah niat mereka itu benar-benar ditafsir sedemikian? Kerana Rusia bukan berseorangan dalam proses berkenaan, kerana ditemani Perancis dan Amerika Syarikat. Penglibatan Turki pula menjadi sasaran awal propaganda sehingga mencetuskan serangan demi serangan di garisan pertemuan wilayah terbabit. Sokongan tidak berbelah bagi Ankara terhadap Baku tidak pernah goyah sehingga tidak pernah menjalin hubungan rasmi dengan Armenia dan menutup pintu sempadannya untuk Yerevan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini ada mengatakan penglibatan negara itu di negara krisis tersebut bukan tujuan untuk peluasannya, tetapi lebih kepada membantu menamatkan 30 tahun ketidakadilan yang berlaku di Nagorno-Karabakh. Namun persoalannya, sampai bilakah peperangan itu akan tamat jika ada pihak berselindung di belakang kedua-dua negara yang dilihat seolah-olah cuba ambil kesempatan atas konflik berkenaan? Isu Nagorno-Karabakh kini bukan lagi masalah rantau Kaukasus tetapi telah mendapat perhatian masyarakat antarabangsa. Walaupun pelbagai resolusi dan tuntutan membabitkan PBB telah dikeluarkan seperti tindakan kekerasan dihentikan dan pengunduran tentera Armenia daripada Republik Azerbaijan. Namun ia seperti mencurah garam ke laut. Sia-sia. Baik, Global Hijrah berehat seketika. Sekembalinya nanti, adakah Nagorno-Karabakh sama seperti konflik di Israel-Palestin? Baik, bertemu kembali. Masih mengenai isu perebutan Nagorno-Karabakh. Selain peperangan, banyak konflik politik berlaku di sebalik kemelut berabad di wilayah itu. Dan bagi memperincikannya, di talian Skype ketika ini, Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Universiti Malaya, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Kita terus... Zaim. Okey. Baik, Prof. Kita terus ke soalan utama, Prof. Adakah isu Nagorno-Karabakh ini seakan isu Palestin Israel? Dan adakah ia sebenarnya melibatkan pertikaian isu agama atau sebaliknya, Prof? Ya, menarik ya persoalan yang diutarakan ini. Apakah konflik tersebut sama dengan konflik yang berlaku di antara Palestin dengan Israel tersebut ya? Saya melihat begini ya, ada dua perspektif. Kalau kita nak kata dia sama, mungkin ada sedikit persamaan. Namun begitu di sana terdapat juga perbezaan lah di antara dua konflik yang berlaku ini. Kalau kita lihat dari sudut persamaan, mungkin kita melihat bahawasanya terdapat campur tangan kuasa besar dalam menentukan bagaimana penyelesaian itu harus dilakukan mengikut apa yang diperlukan oleh mereka. Kepentingan kuasa besar itu masih lagi orang kata apa, mencorakkan apa yang diinginkan oleh mereka bagi menyelesaikan isu konflik tersebut. Itu dari sudut begitu. Kemudian saya melihat bahawa terdapat juga perbezaannya. Antaranya adalah apabila kita bercakap tentang soal konflik yang berlaku di antara Armenia dengan Azerbaijan ini, dia melibatkan dua negara yang diiktiraf, ya, dua negara yang wujud. Manakala apa yang berlaku di antara Arab dengan Israel itu, Arab dia tidak mempunyai negara, dia tidak mempunyai negara. Kalau kita lihat konflik di antara Israel dengan Arab Israel ini lebih parah sebenarnya daripada konflik yang berlaku di antara Armenia dengan Azerbaijan. Kalau Armenia dan Azerbaijan ini berlaku peletakan senjata, mereka sudah tidak lagi berkonflik. Tapi apa yang berlaku di antara Arab dan Israel, khususnya Palestin, ialah setiap hari mereka ini dibedil oleh pihak Israel. Jadi itu yang saya merasakan bahawa kalau nak mempertimbangkan dari sudut konflik itu, kita melihat bahawa konflik yang berlaku di antara Arab dan Palestin itu lebih parah, Arab Israel itu lebih parah daripada apa yang berlaku di apa namanya Armenia dengan Azerbaijan. Kemudian persoalan yang dilontarkan kepada saya tadi, apakah ianya melibatkan isu agama? Saya nampak begitu ya, memang melibatkan isu agama kerana kedua-dua negara itu dia mempunyai ideologi yang berbeza. Kalau Azerbaijan ini lebih kepada pengamalan Islam dan Armenia itu
kita nampak etnik-etniknya adalah penganut Kristian. Jadi Nagorno dan Karabakh ini yang berada di tengah-tengah negara Azerbaijan itu, etnik yang tinggal di dalamnya adalah etnik Armenia. Disebabkan itu saya merasakan bahawa isu dan konflik ini berlanjutan, bukan sahaja zaman sekarang ini, sebenarnya dia telah bermula lama dahulu kan, sebelum Perang Dunia Pertama dan sebelum Perang Dunia Kedua lagi konflik ini. Okey. Baik Prof, kalau kita lihat Iran Jadi negara itu yang jiran bagi saya kedua-dua negara, nampak. dan di awal konflik sememangnya Iran menyokong Azerbaijan. Namun sokongan itu kini beralih kepada Armenia. Mungkin Prof boleh terangkan sejak bila dan mengapa peralihan negara Islam itu berlaku, Prof? Ya, saya lihat ada beberapa sebab kenapa Iran ini dilihat memberi sokongan kepada Armenia. Yang pertamanya, saya melihat bahawa apabila konflik ini berlaku, ada beberapa kawasan di sempadan Iran yang dikatakan dicerobohi oleh Azerbaijan ini. Walaupun Azerbaijan dengan Iran ini sebenarnya dari sudut ideologi agama mereka itu lebih kurang sama, iaitu mereka ini kebanyakannya adalah penganut Syiah. Namun begitu apabila konflik ini berlaku, Iran mengambil pendekatan untuk tidak memberikan sokongan langsung kepada Azerbaijan, tetapi mengalihkan sokongan kepada Armenia itu. Itu yang saya lihat yang pertama disebabkan oleh kawalan sempadan. Dan kalau kita lihat isu yang seterusnya adalah berkaitan dengan isu keselamatan di kawasan tersebut, di rantau tersebut, yang mana kita dapati bahawa Azerbaijan ini dikatakan sebagai lunak dengan Israel. Iran, dia daripada tahun 1979 apabila berlaku revolusi Islam Iran itu, mereka memutuskan hubungan dengan pihak Israel dan tidak ada hubungan dengan pihak Israel. Jadi apa sahaja hubungan dengan pihak Israel ini maka akan ditentang keras oleh pihak Iran, dan Tehran biasanya akan memberikan satu suara yang keras dalam hubungan tersebut. Jadi Azerbaijan ini semenjak tahun 1992 mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi itu menyebabkan Iran tidak selesa untuk berada di pihak Azerbaijan. Sebab itu mereka beralih memberikan sokongan dalam konflik ini kepada Armenia itu sendiri. Okey, Prof. Jadi kalau kita lihat itu yang saya merasakan dua perkara yang penting. Okey, Prof. Kalau kita lihat kedua-dua negara dah berperang agak bertahun lamanya, Prof. Dan sebagai kesimpulan, adakah peperangan kedua-dua pihak ini tidak akan menemui jalan noktah, Prof? Saya lihat begini, apabila telah berlaku satu perjanjian damai pada 10 November yang lepas yang diusahakan oleh Rusia, saya melihat bahawa isu ini akan dapat diselesaikan. Apabila kedua-dua negara bersedia untuk menghormati perjanjian yang dilakukan, terutamanya Armenia, mereka telah bersetuju untuk menarik balik dan meletak senjata dan keluar daripada sempadan-sempadan yang mereka ceroboh masuk ke Azerbaijan tersebut. Jadi berdasarkan kepada satu catatan yang dibuat oleh para analisis yang melihat secara detail kawasan tersebut, mereka mengatakan bahawa apabila perjanjian itu dilakukan, telah kelihatan bahawa Armenia berada di pihak yang kalah. Maksudnya kemenangan ataupun dari sudut feel good factor itu berada di pihak Azerbaijan. Dan yang menang sebenarnya bukan Azerbaijan ataupun Armenia, yang menang adalah Rusia. Ini yang kita perlu lihat dalam konteks konflik yang berlaku di rantau tersebut, yang mana EU ataupun Kesatuan Eropah telah gagal memainkan peranan untuk mencari jalan ataupun mencari solusi di kawasan itu. Sedangkan Azerbaijan dengan Armenia ini adalah berada, kalau dari sudut geografinya, berada di kawasan Eastern Europe ataupun Eropah Timur, yang sepatutnya Kesatuan Eropah ini mengambil berat terhadap negara ataupun konflik yang berlaku di situ. Tetapi mereka tidak mampu campur tangan daripada Perancis umpamanya cuba menekan Turki untuk tidak itu tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dibuat oleh Perancis. Begitu juga dengan Jerman, tidak berjaya untuk kata campur tangan dalam isu ini. Okey, baik. Terima kasih Dr. Roslan kerana sudi bersama dengan TV Al Hijrah. Itu dia tadi pandangan daripada Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Universiti Malaya, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor. Baik, Global Al Hijrah edisi 29 November melabuhkan tirai. Sebelum berpisah, mari kita renung sejenak. Sampai bila umat Islam dan dunia Islam akan sedar
melihat kepada musuh-musuhnya yang sengaja melaga-lagakan dan mentertawakan mereka. Sedangkan umat Islam sendiri terus curiga, berdendam dan akhirnya berperang sesama sendiri yang terang-terangan merugikan dunia Islam sendiri. Fikir-fikirkan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum dan selamat malam.